الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Panggil pelajar kitab datang semua ni. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi. Pada malam ini insya-Allah secara ringkas kita akan mengemukakan hujah balas kepada Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus yang mengatakan orang yang mengatakan Allah Ta'ala berada di langit adalah kafir. Jadi walaupun masalah ataupun isu ini dah dibentangkan beberapa kali, tapi oleh kerana kemusykilan yang sama ditimbulkan oleh golongan tertentu dan pihak-pihak tertentu, termasuklah Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus yang mengatakan kafir, orang yang mengatakan ataupun orang yang beriktikad berpegang Allah Subhanahu wa taala di langit. Sebelum itu, kadang-kadang kita jumpa dalil, ini pun dah saya bahaskan, Allah Taala di langit, Allah Taala di arasy, yang mana satu? Jadi di langit itu maknanya atas daripada langit yang ketujuh adalah arasy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada arasy. Itu yang pertama. Yang kedua, ada komen-komen yang saya baca ini, dia kata kenalah tengok, dia kata ini dia kemukakan rakaman penuh. Ini rakaman full soal jawab tersebut. Harap Maulana Fakhur Razi Abdul Rahman tidak terpengaruh dengan sedutan ringkas yang bertujuan menimbulkan perbalahan sesama ilmuwan. Sebenarnya saya tengok dah semua. Dan berulang kali juga Ustaz Azhar Idrus mengatakan tak betul, salah dan bodoh orang yang mengatakan Allah Ta'ala berada di atas daripada arasy ataupun atas langit. Jadi di sini secara ringkas, kerana banyak kali telah saya bentangkan, saya bahas dan saya ulang, tetapi oleh kerana penyakit yang sama, isu yang sama timbul, maka saya jawab sekali lagi. Sebagaimana golongan tertentu, pihak tertentu ini tidak jemu-jemu meletakkan kesalahan, kesesatan kepada golongan Salafi yang dituduh oleh mereka sebagai golongan Wahabi. Pelajar kitab boleh masuk dalam. Masuklah. Jadi oleh kerana kemusykilan ini berulang, saya pun jawab secara berulang. Dan insya-Allah saya tidak akan jemu untuk memberi penerangan, penjelasan. Sebab di atas dasar sayang, kasih kepada saudara sesama Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi Ustaz Azhar Idrus juga adalah saudara saya, saudara kita bersama. Dan orang-orang yang khilaf, berbeza dengan kita, semua saudara kita. Sebab berulang kali saya telah menegaskan bahawa Asy'ariyah ataupun Khalaf dan juga Salaf ini semuanya nak mentangzihkan Allah, nak mensucikan Allah daripada menyerupai sesuatu yang baharu, cuma mempunyai jalan dan juga kaedah yang berbeza. Untuk masalah yang pertama di sini tentang masalah jihad dan makan, sebab apa golongan Asy'ariyah ataupun Khalaf, sebahagian daripada mereka, bukan semua, mengatakan salah, sesat dan juga kafir orang yang mengatakan Allah Ta'ala di atas arasy ataupun di langit ini, kerana mereka menganggap bahawa atas daripada arasy ataupun atas daripada langit itu tempat. Sedangkan golongan salaf tidak mengatakan tempat. Kalau begitu macam mana? Tak tahulah. Allah Ta'ala kata di atas arasy. Atas daripada arasy ni kita tak tahu kita nak sebut apa dia. Sebab golongan salaf tidak menafikan, tidak berbincang dan tidak menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas daripada arasy.
Kalau kita baca di dalam kitab tafsir Qurtubi, minta Ustaz Zahid Idrus tolong rojok tafsir Qurtubi. Di dalam mentafsirkan Ar-Rahmanu ala Arsyistawa, Ustaz Zahid Idrus dan juga anak-anak muridnya, pengikut-pengikutnya, tolong rojok kitab tafsir Al-Qurtubi di dalam mentafsirkan ayat Quran Ar-Rahmanu ala Arsyistawa, di dalam mentafsirkan ayat Quran ayat yang ke-54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Setelah Imam Qurtubi mengemukakan pemikiran ataupun kaedah dan juga akidah khalaf, lalu dikemukakan juga pegangan salaf. Selepas itu dia menyebut pegangan salaf. Setelah dia mengemukakan logik-logik akal tentang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat, tidak mengambil jihah, lalu dia kata hadza qaulul mutakallimin, ini adalah pendapat ahli kalam. Dia tak kata ini dalil daripada Quran, ini daripada hadis Nabi, tak. Dia kata, Imam Qurtubi kata ini adalah pendapat mutakallimin, golongan ahli kalam. Selepas itu Imam Qurtubi dia mengemukakan pegangan akidah salaf. Wa kana as-salaful awwalu radhiyallahu anhum la yaquluna binafil jihati wa la yantiquna bidzalik. Sesungguhnya adalah golongan salaf yang pertama. Kalau golongan salaf yang pertama kita tengok apa dia? Adalah para sahabat. Yang kedua tabi'in, dan yang ketiga tabi'ut tabi'in. Dia kata salaf yang awal tidak berkata dengan menafi jihad dan tidak bertutur. Mereka tak bincang pun, tak menolak Allah Ta'ala berada jihad atas. Sebab atas daripada arash ni orang tak panggil makhluk dah. Cuma golongan khalaf menterjemahkan makan dan juga jihad itu makhluk. Kalau Allah Ta'ala berada di pihak atas, maka Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk, berhajat kepada baharu. Itu yang mereka musykilkan. Jadi golongan salaf tidak membincangkan pun tentang Allah Ta'ala itu. Bila kata atas arash, mereka tidak menafikan Allah Ta'ala itu berjihad, dan itu juga mereka tidak bertutur, tidak menyebut, tidak membincangkan tentang masalah jihad. Atas sekat tu je. Bal nataquhum wal kafatu bi isbatiha lillahi ta'ala. Bahkan mereka mengisbatkan jihad bagi Allah Ta'ala. Mereka mengisbatkan, mengatakan ada jihad bagi Allah. Ada jihad bagi Allah. Kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluh. Sebagaimana ini disebut dalam Quran dan juga disebut di dalam hadis. Quran kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala beristiwa di atas arash. Jadi salaf ini, pegangan sahabat tabi'in kata tarah. Kalau kata Allah Ta'ala berjihad makan ni, Allah Ta'ala kata macam tu, kita kata macam tu lah. Allah Ta'ala kata macam tu, kita kata macam tu. Terima aja. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dan juga disebut oleh Nabi. Walam yunkir ahadun minas salafis salih. Tidak mengingkari oleh mana-mana orang daripada golongan salaf annahu istawa ala arsyihi haqiqatan. Allah Ta'ala istawa di atas arasnya secara hakikat, bukan secara majaz. Itu disebut dalam tafsir Al-Qurtubi di dalam mentafsirkan ayat Quran ayat yang ke-54. Surah apa tadi? Surah Al-A'raf. Okey, yang kedua, minta Ustaz Zahid Idrus tolong baca juga di dalam kitab Syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama besar di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Di dalam membahaskan hadis jariyah, lepas tu dikemukakan lagi sebagai sokongan di dalam perbahasan tersebut sebagai menguatkan pandangan golongan yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala di atas daripada langit, maknanya Allah Taala itu berjihad. Mula-mula disebut di sini ada dua mazhab. Maknanya ada dua mazhab ini, maknanya ada dua pandangan. Ada dua pandangan daripada kalangan ulama. Sebab tu dikata wa fiha mazhabani taqaddama zikruhuma marratin fi kitabil imani. Masalah khalaf dan salaf ini Imam Nawawi kata dah banyak kali dah berulang di dalam Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman, kitab yang mula-mula perbahasan dalam di antara kitab yang awal lah
tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lalu dia menyebut amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Mula-mula dia kata wa nahwuhu laysat ala zahirihi. Pandangan ulama khalaf, yang pertama dikemukakan pendapat ulama khalaf dulu, bukan di atas zahirnya. Bukan kata Allah Ta'ala atas arah tu. Ayat ini kata, adakah kamu merasa aman daripada Tuhan yang berada di atas langit? Bukan malaikat di atas langit ataupun azab Allah Ta'ala daripada langit. Sebab tu dia kata di sini, bal muta'awwalatun 'inda jami'ihim. Bahkan ditakwilkan di sisi kesemua mereka, yakni mereka yang berpegang kepada akidah khalaf. Faman qala bi itsbati jihati fawqi min ghairi tahdidin wala taqyifin minal muhaddisin wal fuqaha'i wal mutakallimin. Adapun orang yang mengatakan Allah Ta'ala mengisbatkan jihah bagi Allah. Faham tak dapat mana jihah? Arah. Arah atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, itu dipanggil apa? Jihah. Jadi golongan salah kata Allah Ta'ala tarah jihah, mereka tidak menafikan jihah. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Qurtubi tadi, golongan salaf tidak menafikan jihad. Dia kata di sini, minal muhaddisin, yang tidak menafikan jihad itu minal muhaddisin wal fuqaha'i, sebahagian daripada ulama-ulama fiqh, wal mutakallimina, dan sebahagian daripada ahli kalam juga. Ta'awwala fis sama'i ayyi ala sama'. Fis sama' yakni atas ala sama', atas langit. Maknanya Imam Qurtubi, Imam Muslim juga menakalkan pandangan daripada ulama hadis, ulama-ulama fiqh dan juga ahli kalam juga tidak menafikan jihad. Jadi tak bolehlah mengatakan golongan yang mengisbatkan jihad itu kafir. Sebab golongan salaf mengatakan Allah Ta'ala itu berjihad dan mereka tidak nafi. Begitu juga golongan muhaddisin, fuqaha dan sebahagian daripada ahli kalam. Sebahagian daripada golongan ahli kalam. Okey. Itu masalah isu jihad. Khalaf menafikan jihad kerana jihad itu baharu. Makan itu juga adalah baharu. Kalau kata Allah Ta'ala ada makan, ada jihad, maka kafirlah. Allah Ta'ala memerlukan tempat. Tempat itu baharu, baru dijadikan. Allah Ta'ala berhajat kepada baharu. Allah Ta'ala berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala berhajat kepada jihad. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Sedangkan Allah Ta'ala terkaya bagi sekalian alam. Sebenarnya salah pun mengatakan Allah Ta'ala tak berhajat. Tidak berhajat kepada jihad, tidak berhajat kepada makan. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala sebut macam tu, Nabi sebut macam tu, jadi salah pegang. Salah berpegang sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, sebagaimana yang disebut oleh Nabi. Adapun andaian-andaian kalau kata Allah Ta'ala duduk di atas, berada di atas arash. Ustaz Azhar dia sebut, bukan, dia kata Allah Ta'ala duduk. Jadi salaf tak kata duduk, kata berada. Kalau duduk mungkin orang faham macam duduk macam ni. Maknanya Allah Ta'ala berada di atas arash. Berdiri ke duduk kita tak tahu. Dia kata dia berada di atas arash sahaja. Kalau kita cuba menghuraikan daripada apa yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah dalam keadaan kamu tidak tahu. Okey, isu yang kedua, kan kafir orang yang mengatakan Allah Ta'ala di langit. Okey, saya nak baca di dalam kitab, beberapa buah kitab, di antaranya Al-Asma' was Sifat. Minta Ustaz Haidrus tolong baca Al-Asma' was Sifat, ini dikarang oleh Imam Baihaqi. Pada cetakan saya ini, pada muka surat 513. Pada muka surat 513. Pada muka surat 513, Imam Baihaqi kata, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, akhbarani Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Jauhari bi Baghdad, haddatsana Ibrahim bin Haytham, haddatsana Muhammad bin Al-Kathir Al-Musaysi, qala sami'tu Auza'iyyah. Muhammad bin Kathir Al-Musaysi, dia kata dia dengar daripada Imam Auza'i. Imam Auza'i kata, yaqulu kunna wattabi'una mutawaffiruna naqulu
innallaha ta'ala zikruhu fawqa arsyihi wa nu'minu bima waradatil sunnatu min sifatih. Imam Auza'i kata, kami satu kumpulan daripada golongan tabi'in menganggap Allah Ta'ala berada di atas daripada arasnya, sebagaimana yang disebut di dalam sunnah tentang sifat-sifatnya. Adakah Imam Auza'i kafir? Kalau mengikut logik yang dikemukakan oleh Ustaz Azhar Idrus, orang kata Allah Ta'ala atas aras atas langit ni kafir, maka Imam Auza'i kafir. Begitu juga tabi'in juga kafir, sebab mengatakan Allah Ta'ala di atas aras. Tapi mereka, itulah pendirian dan pegangan mereka. Dia juga perkataan Imam Auza'i ini disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Malam ni kita nak ringkas lah. Ustaz dah baca banyak kali lah, tapi mungkin Ustaz Azhar tak tengok lagi perbahasan kita. InsyaAllah malam ni dia akan tengok, anak-anak murid dia, pengikut-pengikut dia akan beritahulah kepada dia. Maulana Fakhr Razi tegur dia. Maknanya secara jelas saya menegur Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus supaya dia tarik balik kenyataan dia, jangan cepat menghukumkan orang kafir. Sebab itu memberi satu kesan yang besar. Bila dia kata orang kafir, dia ada pengikut, dia ada anak murid. Anak murid pun katalah puak-puak salafi ni yang kata Allah Ta'ala atas aras ni kafir. Itu yang bahayanya. Itu yang kita kesian kat Ustaz Azhar ni, dan juga pengikut-pengikut dia, dan juga anak murid dia. Malam ni sebab apa Ustaz tak pakai kopiah? Ni pun kena tahu, yang tengok secara live ni. Sebab dia sebut pakai title Maulana, pakai lebay, pakai kopiah, kata Allah Ta'ala atas aras. Jadi sekarang ni kalau dia kata, bukan kata kat Ustaz tak kopiah, tak pakai kopiah malam ni. Dia kata mungkin kata kat orang lain. Tapi nak perbetulkan pegangan dia. Akhrajal Baihaqi bi sanadin jayyidin min al-Auza'i. Imam Baihaqi juga, tadi dah kita baca kan, Asma' wa Sifat. Imam Baihaqi mengeluarkan sanad daripada Imam Auza'i, qala kunna wattabi'una mutawaffiruna naqulu inna Allah ala arsyihi wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatih. Wa akhraj Ats-Tsa'labi min wajhin akhar. Imam Sa'labi juga mengeluarkan daripada jalur yang lain daripada Auza'i. Sama juga Imam Auza'i kata Allah Ta'ala di atas daripada arasnya di dalam mentafsirkan ayat Quran, summastawa 'alal arsy. Jadi Ustaz Azhar Idrus boleh baca dalam kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Mungkin Ustaz Azhar Idrus ada kitab-kitab yang saya baca ni, insya-Allah. Dalam kitab At-Tamhid, Ustaz Azhar Idrus boleh baca kitab At-Tamhid yang dikarang oleh Ibnu Abdul Bar. Di dalam menghuraikan hadis nuzul, kalau yang kitab saya ni jilid yang ke-6 Ustaz Azhar Idrus, jilid yang ke-6. Setelah mengemukakan hadis nuzul, dan ulama Ibnu Abdul Bar kata hadis ini sahih, sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Dia kata sanadnya adalah sahihul isnad, la yakhtalifu ahlul hadis fi sihhatihi. Dia mengatakan ulama-ulama hadis tidak khilaf, tidak berbeza pendapat tentang sahihnya hadis nuzul yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam tu kan. Lalu Ibnu Abdul Bar kata, wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama'i ala arsy min fawqis sab'i samawatin. Pada hadis ini adalah dalil bahawasanya Allah Ta'ala di atas daripada langit, di langit atas daripada arasnya, daripada atas 7 petala langit. Adakah Ibnu Abdul Bar ini kafir? Sebab dia kata Allah Ta'ala pun di langit. Kalau nak kata kafir, banyaklah ulama kafir. Sesat. Kalau kafir ni masuk dalam neraka, bukan masuk dalam neraka saja, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebab itu kita belajar agama, orang berbeza pendapat dengan kita, jangan mudah kita kata kafir ke orang. Jangan mudah kita menyesatkan orang. Kita kena meraihkan pandangan. Orang ni dia ada rojokan dia, orang ni pun ada rojokan dia. Ada ambilan dia, ada laluan, ada kaedah masing-masing. Jadi kalau kau mau tengok dalam kitab-kitab dalam bilik ni pun kan, tu tak tengok dalam ni banyak pendapat. Ini berhubung dengan akidah salah belaka ni.
berpuluh-puluh kitab, 100 lebih tentang akidah salaf dan khalaf. Ni bab akidah ni, khalaf dan salaf. Sebab tu kamu belajar dah jadi ustaz, jadi tok guru besok, jangan cepat mengkafirkan orang. Sebab tu saya tekankan, belajar betul-betul ilmu alat ni. Lepas tu buat kajian, menguasai bahasa Arab, ilmu alat dan juga bahasa Arab. Lepas tu kita hantar ke universiti. Jangan mengaji pondok je. Pondok ni, kalau biasanya pondok-pondok ni dia mengaji satu arah dia. Tok guru je cerita. Anak murid dengar je, terima dia. Tak ada perdebatan, tak ada berdebat, berhujah dengan tok guru. Jadi kalau tok guru silap, sampai kematilah anak murid pun akan silap juga. Jadi cara kita belajar ni, kita berdebat. Kalau koma semua ni nampak ustaz tak betul, koma tegur. Kemukakan hujah. Kita berdebat. Kalau ustaz salah, ustaz ikut pandangan koma. Koma boleh mengemukakan dalil Quran, hadis, pendapat ulama-ulama bertabak, ustaz selendar. Maknanya kamu kena debat, kena berani berhujah. Jadi sistem pengajian pondok dia tak berani berdebat dengan tok guru. Jadi kalau tok guru salah, anak murid akan salah. Anak murid pula akan buka pondok pula. Lepas tu akan buka pondok lagi. Jadi salah sampai bila-bila. Kalau keras sampai bila-bila. Okey. Jadi Ibnu Abdul Bar kata, daripada hadis nuzul Allah Ta'ala di langit. Dia kata, wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama'i ala al-arshi min fawqi sab'i samawatin. Kama qalatil jamaah, sebagaimana yang disebut oleh jamaah ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa min hujjatihim, dia kata iaitu hujah daripada hujah mereka atas Mu'tazilah. Min hujjatihim 'ala al-mu'tazilati wa jahmiyati fi qaulihim. Hujah jemaah kumpulan ahli sunnah wal jamaah ini, mereka mengemukakan hadis ini sebagai salah satu dalil Allah Ta'ala berada di langit. Hujah mereka atas Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Fi qaulihim, pada perkataan mereka, pendapat dan pegangan mereka, innallaha azza wa jalla fi kulli makanin wa laysa 'alal arsy. Jahmiyah dengan Mu'tazilah kata Allah Ta'ala ni berada di setiap tempat. Ada pandangan baru pula, kata Allah Ta'ala tak bertempat. Kalau yang Jahmiyah, Mu'tazilah yang lama tu, Allah Ta'ala tak ada tempat. Kalau tempat ni adalah makhluk, takkan Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Ustaz dah hurai banyak kali dah. Akidah Allah Ta'ala tak bertempat ni ambil daripada Aristotle. Aristotle belajar daripada Aflatun, guru dia. Aflatun, guru dia adalah Sakrat. Semua pemikiran falsafah. Yang katalah menafikan Allah Ta'ala bertempat, berjihad ni adalah pemikiran falsafah yang diambil oleh golongan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Ni Ibnu Abdul Bar sebut. Dia kata, hujah mereka atas Mu'tazilah dan juga Jahmiyah, innallaha fi qaulihim, pada pendapat mereka, perkataan mereka, innallaha azza wa jalla fi kulli makanin wa laysa 'alal arsy. Wa dalilu ala sihhati ma qalahu ahlul haq, dan dalil atas kebenaran apa yang disebut oleh ahlul haq, fi dzalik qauluhu azza wa jalla ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Dalil yang mengatakan Allah Ta'ala itu berada di atas arasy selain daripada hadis tadi, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Yang takwil istawa dengan makna istawla adalah Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Ni disebut oleh Ibnu Abdul Bar. Okey. Yang ketiga, mana ada dalil daripada hadis Nabi? Ustaz Adra sebut, Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala di langit. Mana ada dalil? Pelawak dia kata. Tahu tak mana pelawak? Nipu, pembohong. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Arsh yang dikarang oleh Imam Zahabi, banyak lagi. Malam ni nak cuba ringkas-ringkas. Ini hak betul stik, hak asli ni. Hak asli pun ada. Baca betul stik dia besar sikit. Mata ustaz kalau hak jenis ni kadang-kadang kurang nampak. Kita baca kitab betul stik, sama juga. Ustaz dah nak ambil hak asli pun ada. Yang betul stik pun ada. Sama dia, ibarat dia sama.
Setelah mengemukakan, Imam Zahabi menyebut di dalam kitabnya Al-Arshu, Imam Zahabi ini bukan Wahabi. Dia wafat pada tahun 748 Hijrah. Imam Abdul Wahab maknanya lahir 1115 Hijrah. Imam Abdul Wahab tak lahir lagi, dia dah wujud. Jangan kaitkan dia dengan Wahabi, Ustaz Zai terus. Jangan kaitkan dia dengan Wahabi. Setelah mengemukakan hadis Isra' dan Mi'raj, dia kata fahadzal hadisu aidan dalun ala annahu subhanahu wa ta'ala fawqa as-samawati. Hadis ini adalah menunjukkan dalil Allah Ta'ala di atas langit-langitnya. Samawati, langit-langitnya maknanya langit yang ketujuh lah. Di kalimah jamak daripada as-sama'. Wa fawqa jami'il makhluqati, dan atas seluruh makhluk. Daripada hadis Isra' Mi'raj itu, dia kata mana ada hadis. Imam Zahabi kita daripada hadis Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala naik ke langit, bertemu Nabi SAW naik ke langit, bertemu dengan Allah Ta'ala di langit. Dia kata mana ada hadis. Pelawak, dia kata. Ini bukan pelawak. Ini juga bukan maharaja lawak. Tapi ini fakta dan hujah yang disebut oleh para ulama. Di antaranya Imam Zahabi. Dia kata فهذا الحديث أيضا دال على أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق جميع المخلوقات لولا ذلك لكان معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق السماء السابعة إلى سدرة منتهى. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada di atas daripada langitnya, niscayalah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas langit yang ketujuh, sehingga sampai ila sidrati muntaha wa dunuwul jabbari minhu, dan hampirnya Allah Ta'ala dengan Nabi, wa tadlilihi subhanahu wa ta'ala bila kaifin, dan Allah Ta'ala hampir dengan Nabi itu tanpa kafiat, hatta kana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaba qausaini aw adana, seperti dua busur ataupun lebih hampir. Anak panah. Dekatnya Allah Ta'ala ni, jaraknya dia dengan Nabi, dua anak panah ataupun lebih dekat lagi antara Nabi dengan Allah ketika Nabi naik ke Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu ra'ahu tilkal lailah. Allah Ta'ala, dia melihat akannya pada malam tersebut. Wa anna Jibril ala bihi, dan malaikat Jibril meninggi naik bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta atabihi ila Allah Ta'ala, sehingga bahawa dia datang, Nabi Jibril ini datang dengan Nabi Muhammad kepada bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa hadhil muqtadayatu kulluha allati afadatuna annahu fawqas samai batilatun la tufidu syai'a. Maknanya, mencerita kalau bukan Allah Ta'ala berada di atas daripada langit, Nabi naik Isra' Mi'raj, jaraknya dia dengan Allah Ta'ala dekat, lepas tu naik bersama dengan malaikat Jibril, semua cerita-cerita Isra' Mi'raj ni semua salah. Kalau bukannya Allah Ta'ala berada di atas langit yang ketujuh, atas Arash itu berada di atas langit yang ketujuh. Kalau Allah Ta'ala tidak berada di atas daripada langit ataupun atas daripada Arash, cerita Isra' Mi'raj ni tak betul lah. Saya terus pernah sebut dalam ceramah-ceramah dia, termasuk juga Tuan Guru Haji Rozaini. Dia kata tak betul orang mengambil dalil Isra' Mi'raj ni Allah Ta'ala di langit. Ini Imam Zahabi kata. Maknanya turun naik Nabi bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu tak betul ya. Nabi naik dengan malaikat Jibril ke langit pun tak betul lah. Maknanya cerita itu cerita lawak, cerita dongeng lah, cerita khayalan, bukan satu fakta, bukan suatu maknanya dalil dan hujah. Kaum semua ni yakin tak Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala? Disebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu niluriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Lepas tu hadis-hadis banyak kan.
akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah. Macam mana nak nafi hadis ni? Maknanya cerita ni semuanya batil. Dia kata batilatun la tufidu syai'a, tidak memberi apa-apa makna. Kalau tolak kata Allah Ta'ala berada di atas langit, maka cerita Isra Mi'raj ni tak betul. Jadi tanya balik Al-Fadil, adakah cerita Isra Mi'raj ni betul ataupun salah? Ala za'mi man qala innahu fi kulli makanin bi zatihi. Kalau Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ada di setiap tempat dengan zatnya, maka cerita Allah Ta'ala atas langit tu, pertemuan Nabi dengan Allah Ta'ala tu tak betul ya. Dia kata mana ada hadis pelawak, dia kata. Pelawak apa benda ni, fakta. Kalau kita baca Ar-Raddu Alal Jahmiyah, Imam Darimi, minta Ustaz Zahid terus tolong baca juga dengan anak murid dan pengikut-pengikut yang setia dengan Ustaz Azhar ni, tolong baca kitab ni. Orang kata Ustaz Azhar ni duduk kelahi, tak ada kelahi lah. Mana ada kelahi kan? Orang kata Ustaz Azhar ni duduk bergaduh tak habis-habis. Mana ada bergaduh? Cuma bila kita tengok orang buat salah tu, wajib kita tegur. Sebab Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Barang siapa yang melihat akan kemungkaran, hendaklah dia ubah. Maknanya kenyataan ini salah. Dia mengatakan, orang mengatakan Allah Ta'ala atas langit ataupun atas arah itu kan kafir. Salah. Pendapat tu kita wajib tegur. Kita wajib tegur sebab kita melihat kemungkaran. Banyak lagi orang nak tegur Ustaz Muhaizat, tegur Ustaz Budak kan. Benda salah. Salah kita tak boleh biarkan. Walaupun golongan ini anak murid mereka akan jawab lepas ni. Anak murid Ustaz Zaidruh, pengikut-pengikut dia dan golongan-golongan fanatik dengan individu-individu yang tolak akidah salah ni, mereka kata tengok Wahabi ni tak habis-habis suka cari balah dengan orang. Bila kita tegur, mereka tuduh kita Wahabi. Mereka nak supaya kesalahan mereka, penyelewengan fakta mereka, kekeliruan mereka jangan ditegur. Mereka bebas. Sebab tu mereka ni berjaya menanamkan fanatik, ta'asub kepada anak murid. Anak murid ni tak akan kata Tok Guru salah. Kau mau ingat, nampak Ustaz salah, wajib kau mau tegur. Dia ni tak berani nak tegur. Tok Guru salah, tak tegur. Tok Guru ni maksum, tak berani tegur. Sepatutnya apa yang kita bahas, banyak kali dah perbincangan, perbahasan, perbentangan yang telah kita kemukakan, dia orang ni baca balik, tapi tak baca. Dia orang ni tak baca kitab. Mereka ikut Tok Guru je. Sebab itu ada istilah orang dulu-dulu kata apa? Ayat ni orang marah. Istilah orang dulu-dulu, Tok Guru suruh makan taik pun makan taik juga. Tok Guru suruh makan taik pun makan taik juga. Sebab tak berani berbeza dengan Tok Guru, tak berani bangkang dengan Tok Guru. Kita hormat Tok Guru dan kita sayang Tok Guru. Tetapi Tok Guru kita bukan Nabi. Kau mau tengok Ustaz ni sayang tak? Kau sayang tak kat Ustaz? Sayang. Kalau Ustaz salah, orang ni tegur tak? Ustaz bukan Nabi. Ustaz bukan maksum. Kau mau lebih baik daripada Ustaz lagi. Ustaz dah tua daripada kau semua kan? Ustaz banyak salah, banyak dosa. Tak betul. Wajib kau mau tegur. Kalau tidak, Ustaz akan jadi sesat sampai bila-bila lah. Tak ada siapa nak tegur. Ini bahaya. Ustaz Fakhr Razi ni dia rajin macam kitab. Dia ahli kitab. Takkan dia salah? Tak, jangan ada buat tu. Bila manusia mesti salah. Sebab itu Imam Malik kata, kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku illa qawlun nabi. Setiap perkataan boleh diterima dan boleh ditolak, melainkan perkataan Nabi. Jadi perkataan ustaz, pendapat ustaz bukan Nabi, bukan hadis Nabi. Betul dengan Quran dan hadis, boleh terima. Salah, wajib tolak. Tapi orang yang mengaji sistem yang tertentu lah, mereka tak boleh nak tegur Tok Guru ni dan tak nampak salah Tok Guru ni. Sampai kesalahan itu dianggap betul. Yang tu yang ustaz rasa sedih tu. Yang tak jemu-jemu nak bagi penerangan. Kau dah dengar ustaz terang ni banyak kali dah kan? Besok ada individu sebut benda yang sama, ustaz akan terang lagi. Demo tak jemu, kita pun jangan jemu. Okey, itu iklan. Kalau di dalam kitab Ar-Raddu ala Jahmiyah yang dikarang oleh Imam Darimi ni, salah seorang ulama hadis juga, dia juga maknanya alim, pakar tentang akidah. Dia pun buat mari hadis Isra Mi'raj yang kata Allah Ta'ala di atas langit.
Imam Darimi ini dikemukakan beberapa hadis. Summa qad rawa fi qabdil arwahi wa su'udil malaikati biha ila Allah Ta'ala minas sama'i wa ma zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qissatihi hina usriya bihi fa'urija bihi ila sama'in ba'da sama'in. Dia mari pula selain daripada hadis-hadis yang lain tentang Allah Ta'ala atas pada aras ni, Allah Ta'ala di langit ni. Tadi kita sebut memang ada dalam kitab kadang-kadang Allah Ta'ala di atas daripada langit yang ketujuh. Kadang-kadang disebut Allah Ta'ala atas aras. Maknanya Allah Ta'ala berada di atas aras, yang mana aras itu atas daripada langit yang ketujuh. Lalu dia kata hatta intaha bihi ila sidratil muntaha. Sehinggalah Nabi pergi sampai kepada satu tempat sidratul muntaha ini, allati yantahi ilaiha ilmul khalaiq fawqa sab'i samawatin. Sidratul muntaha ini ilmu makhluk tak tahu, bukan kata manusia, malaikat pun tak tahu dah apa yang berlaku di sidratul muntaha. Hanyalah Ta'ala saja yang mengetahui. Walau kana fi kulli makanin kama ya'zamu haula'i. Sekiranya Allah Ta'ala itu adalah pada setiap tempat sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian daripada manusia, maka lil israbi wal buraqi wal mi'raji izan min makna. Tak ada makna apa-apa Isra Mi'raj ni. Buraq, Isra Mi'raj, buraq ni semua tak ada apa-apa makna lah kalau Allah Ta'ala bukan berada di atas langit. Ni tiap-tiap tahun orang buat apa? Ceramah apa? Isra Mi'raj kan? Semua orang yang ceramah Isra Mi'raj, tak kira Salafi, Wahabi, Khalafi ni, Mu'tazilah dan sebagainya, kalau ceramah Isra Mi'raj mesti cerita Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Betul kan? Tapi tiba-tiba dia nafikan Allah Ta'ala di atas langit. Pelik tak pelik? Dia ceramah menceritakan kepada orang Nabi bertemu Allah Ta'ala di langit, terima 50 waktu semayang, akhirnya kurang-kurang sampai 5 waktu kan. Last sekali ada ustaz tu, ada seorang tok guru, ustaz pergi dengar ceramah. Ada kawan-kawan kata, "Jom, tok guru ni datang daripada Kedah. Hebat alim tok guru ni, dia pakar akidah." Di suatu ceramah, kawan pujuk-pujuk pun pergilah. Bila pergi ceramah Isra Mi'raj tu di sebuah masjid di kawasan Kuala Kangsar ni, dia ceramah sejam lebih. Cerita Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala, terima 5 waktu sembahyang ni. Last sekali dia buat kesimpulan, jangan pula kita kata Allah Ta'ala di atas langit. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi dia dah ceramah sejam lebih Nabi bertemu Allah Ta'ala di langit. Lepas tu dia buat kesimpulan, jangan kata Allah Ta'ala berada di langit. Lepas tu ustaz buat kesimpulan, pakar akidah apa? Dia sendiri tak faham apa yang dia cerita. Ulama kata, apa makna peristiwa Isra Mi'raj ini kalau bukan Allah Ta'ala berada di langit? Apa makna? Yakin ke tak yakin Allah Ta'ala, Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala di langit? Mengikut pendapat yang kuat daripada kalangan ulama Asy'ariyah dan juga Khalaf, Nabi melihat Allah Ta'ala dengan secara pasti. Cuba tengok tengok Muslim. Syarah Muslim tu, kitab tu. Ambil dua jilid satu dan yang kedua. Tak, betul lah. 1, 2. Ambil yang pertama, kedua. Dah, yang dipegang tu Quran tadi. 1, lepas tu tengok yang kedua. Ustaz ada tanda itu. Tentang golongan Khalaf, ambil pendapat apa dia? Tanda dah hilang. Jadi Ustaz Azhar Idrus juga boleh rojok syarah Muslim tentang peristiwa hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim tu. Bukan Ustaz Azhar Idrus sajalah, golongan yang sewaktu dengan Ustaz Azhar yang mengatakan tak boleh kata Allah Ta'ala taharah tu. Tengok syarah Muslim dalam bab hadis Isra Mi'raj tu tentang Nabi SAW melihat Allah ataupun tidak. Kalau mengikut riwayat Aisyah, tak melihat. Mengikut riwayat yang dilaporkan oleh Ibnu Abbas, melihat. Jadi Asy'ariyah pegang pendapat riwayat Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah. Kalau dah Nabi lihat Allah Ta'ala di langit, confirm Allah Ta'ala di langit. Apa nak kelahi-kelahi lagi? Tak perlu nak kelahi dah. Okey. Tak ada apa-apa makna kalau kita kata Nabi naik Isra Mi'raj dengan buraq dengan malaikat tu, kalau bukan Allah Ta'ala di atas arasy. Dia kata izan min makna ma kana lil isra'i wal buraqi wal mi'raji izan min makna. Tak ada apa-apa makna.
wa ila man ya'ruju bihi ila sama. Nabi naik Mi'raj ke langit ini, dia pergi jumpa siapa? Kalau bukan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini semua ulama-ulama dulu dah jawab. Bukan ustaz orang yang pertama jawab. Imam Darimi, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama salaf dah jawab dah pemikiran-pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah ni. Yang mengatakan Allah Ta'ala tak bertempat tu kumpulan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ulama dulu dah jawab. Bukan ustaz yang orang pertama. Ada kita pergi Mi'raj tu bertemu siapa Nabi ni? Nabi bertemu siapa? Bukan bertemu Allah Ta'ala ke? Dah kata bertemu dengan Allah Ta'ala, confirm Allah Ta'ala di langit. Ini hujah ulama, bukan andaian ustaz. Ustaz baca je. Boleh tengok Ad-Darimi. Ar-Raddu ala Jahmiyah yang dikarang oleh Imam Darimi. Secara ringkas je. Dah berapa kitab lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam kitab Al-Intisar pun banyak. Malam ni bukan nak baca banyak sangat. Nak ringkas-ringkas lah, sebab dah ulang banyak kali lah. Kita tengok di sini Syekh Yahya Ibnu Abil Khair Al-Imrani. Dia wafat pada tahun 558 Hijrah. 558, dia guru kepada ulama-ulama Syafi'i. Syekhul Syafi'iyah fil Yaman. Guru kepada ulama-ulama Syafi'i di Yaman. Ni dia. Dia kata di sini pada muka surat 607. Wa qad zakarna fi awalil kitabi anna 'inda al-ashabil hadis wa sunnah. Di sisi ahli hadis dan juga ahli sunnah wal jamaah, anna Allah subhanahu bi zatihi ba'inun an khalqihi 'ala al-'arsy istawa fawqa as-samawati min ghairi mumasin lahu wa 'ilmuhu muhitun bil asya'i kulliha. Allah Ta'ala atas arah juga. Syarh Sunnah Imam Muzanni, anak murid kepada Imam Syafi'i. Kena baca. Semua sebut benda yang sama. Yang ni dah baca, tak nak baca banyak kali sangat. Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dikatakan wali Allah Ta'ala, ulama besar tasawuf. Dia pun mengatakan Allah Ta'ala berada di atas daripada arash. Tak nak baca, nak cerita muka surat minta Ustaz Zahar boleh tengok pada muka surat 73. 73 baca habis Dia sebut semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun di langit, semua kata Allah Ta'ala atas arash. Dan juga semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Wa kaunuhu azza wa jalla, baca sikit. Wa kaunuhu azza wa jalla ala arsy mazkurun fi kulli kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila bila kaifin. Semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun daripada langit, semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah, semua kata Allah Ta'ala atas langit. Okey, kita baca. Kalau tak boleh baca kitab Arab, kita baca kitab Jawi pula. Siapa-siapa yang tak boleh baca kitab Arab, kita baca kitab Jawi pula. Durus Samin. Ni kitab pondok ni, kita mengaji dulu. Malam ni kita ringkas-ringkas, banyak dah hurai. Hari tu berjam-jam, sampai 2 jam hurai. Malam ni kita cerita ringkas-ringkas. Minta Ustaz Zaidurul boleh rojok balik kitab-kitab lama dia mengaji pondok dulu. Kalau tak ada, beli. Kita buat kajian. Jangan cakap ikut koksir, ikut sedap mulut kan. Depan pengikut ni memang takbir, Allahu Akbar. Untuk guru ni hebat. Pengikut ni memang dia pandai. Dia nak bagi tok guru dia semangat, dia takbir. Betul tak betul, dia takbir saja. Itu tak saya kira petang pengikut. Tok guru dia jaga hati pengikut supaya tok pengikut ni jangan lari. Dia cerita ayat-ayat, hujah-hujah, perkataan-perkataan yang menyeronokkan pengikut. Pengikut je seronok. Besok nak datang lagi ni, dengar ustaz ni kebah, kata bodoh kat orang, maki kat orang, mana-mana ustaz lah, kita tak sebut nama kan. Pengikut seronok kata macam tu. Membentuk pemikiran pengikut ni tok guru ustaz. Dan ustaz-ustaz pula, dia ni pula, tadi kita kata pengikut dia membentuk pemikiran pengikut. Pengikut pula suka jack tok guru, pemimpin.
Tok Guru pun rasa seronok sebab bila kita mengajar kan, contohnya ustaz kan, bila ustaz mengajar orang datang ramai, orang pun takbir, hormat kan. Jadi kita rasa seronok kita betul semua. Jadi kita common yang besok yang jadi ustaz ke, tak jadi ustaz ke, jadi Tok Guru ke, maknanya jadi manusia lah. Kalau menceritakan sesuatu kepada manusia, biar betul walaupun orang tak suka. Orang, kalau kamu jadi ustaz, jadi Tok Guru besok pun, cerita benda fakta dulu, Quran hadis, walaupun orang tak suka. Jangan apabila kita cerita satu benda yang menyeronokkan, walaupun benda tu salah, kita pun cerita juga benda yang salah, sebab pengikut kita, anak murid kita suka dengar apa yang kita sampaikan. Maknanya nak sanggah pemikiran masyarakat tak berani. Sebab apa? Takut esok orang tak datang jemput mengajar lah. Esok orang tak panggil ceramah lah. Sebab apa? Bila kita mengajar ni, kita perbetulkan kesilapan. Kita tegur benda-benda yang salah. Jadi kadang-kadang pengikut tak suka. Orang yang dengar mengaji tak suka. Benda tu tak betul, benda ni tak betul. Hai, semuanya tak betul, apa yang betul? Jadi akhirnya benda yang salah tu tak diperbetulkan. Jadi berterusanlah dalam keadaan begitu. Okey, setelah iklan, kalau satu cerita tu tuan, kita tengok kan, sebelum nak habis cerita tu iklan macam-macam. Macam-macam iklan tu supaya nak bagi orang tak mengantuk. Kalau cerita je direct 3 jam kan, tak ada iklan, orang mengantuk. Jadi kita bagi iklan sikit. Durus Samin muka surat 45. Adapun mazhab salaf, itu adalah mereka tafwid ilmunya. Kita dah baca di dalam kitab ni. Tafwid ilmu apa makna? Bukan pengetahuan tentang tangan, tentang istawa. Ilmu kafiat. Baca kitab ni pula Al-Intisar. Baca kitab ni pula. Banyak lagi lah kitab-kitab yang kena baca baru kita faham. Bukan kata tak tahu tangan, tak tahu istawa makna apa, tak tahu. Macam Tuan Guru Rozaini sebut. Salah kata tak tahu. Tangan ke, mata, wajah, istawa tak tahu, tak tahu. Dia yang tak tahu, salah tahu. Dia saja yang tak tahu. Tengok dalam kitab kata apa. Tafwid ilmunya itu kepada Allah Ta'ala dan wajib kita i'tiqad seperti barang yang ada pada zahir. Wajib i'tiqad sebagai pada zahir. Dia kata seperti barang yang ada pada zahir. Katanya dan pada hakikat itu jauh segala kekurangan. Kalau sebut tangan ke, maknanya bukan tangan seperti tangan manusia. Ustaz dah sebut banyak kali, tangan Allah ke, disebut mata Allah ke, wajah Allah, itu sifat, bukan anggota. Disebut oleh para ulama salaf. Nak kena cerita yang tu pula panjang ceritanya. Dah bahas dah lama dah, banyak kali dah. Tak nak ulang yang tu. Bukan anggota. Bukan anggota. Allah Ta'ala tak ada anggota mata, tak ada anggota tangan, tak ada anggota wajah. Dia sifat mata, sifat tangan dan sifat wajah Allah. Seperti barang yang ada pada zahirnya. Seperti barang yang ada pada zahir katanya, dan hakikat itu jauh segala kekurangan. Seperti kata Imam Malik, kami ketahui arti di atas. Allah Ta'ala di atas kami tahu. Bukan kata tafwid maknanya makna istawa. Tafwid kafiat istawa. Bagaimana istawa tak tahu. Kami ketahui arti di atas, tetapi tiada kami ketahui hakikatnya. Hakikat istawa macam mana? Seperti kita kata Allah Ta'ala di atas, tetapi tiada seperti di atas segala yang baharu. Imam Malik pun kata macam tu. Kami tahu Allah Ta'ala berada di atas, tetapi tak tahu di atas macam mana. Bukan di atas sebagaimana di atas baharu. Dan Allah Ta'ala bertangan, tiada seperti segala tangan yang baharu. Dan Allah Ta'ala bermuka, tiada seperti segala muka yang baharu. Baharu ni maknanya makhluk lah. Maka hakikatnya ia yang mengetahui kehendaknya. Hakikatnya Allah Ta'ala sahaja yang tahu dia istawa macam mana, tangan macam mana, muka, kaki macam mana. Semua surah pada Allah. Yang pentingnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak sama dengan baharu. Golongan khalaf ke, Asy'ariyah ke, sama kata Allah Ta'ala tak sama. Salah pun kata Allah Ta'ala tak sama. Golongan salah yang dituduh sebagai Wahabi ni, sekarang ni, Wahabi tak ada. Tapi golongan pihak yang tertentu tuduh salah ni Wahabi. Wahabi pun kata Allah Ta'ala tak sama dengan yang baharu.
Maknanya tang tu betul dah, sama-sama mentangzihkan Allah, sama-sama menyucikan Allah daripada segala sifat yang baru. Maka hakikatnya ia mengetahui kehendaknya dan wajib atas kita tangzih, maknanya menyucikan Allah Ta'ala daripada bersamaan dengan baharu, menyerupai dengan yang baharu pada hakikatnya. Maka tiada mengapa muafakat pada nama. Pada nama, tiada mengapa muafakat, bersesuaian dengan nama. Manusia ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan. Tang tu tak apa. Muafakat pada nama. Nama manusia ada tangan, makhluk ada tangan, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada wajah. Tetapi wajah tangan Allah Ta'ala tak sama. Dan perlu diulangi sekali lagi, bukan anggota tangan, bukan anggota mata, bukan anggota wajah. Dia adalah sifat. Sifat tangan, sifat mata, sifat muka bagi Allah Ta'ala. Inilah mazhab salaf radhiyallahu anhum. Maka adalah dua ini tariqah ahli sunnah wal jamaah jua. Maknanya khalaf secara takwil ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis sifat, golongan khalaf, golongan asy'ariyah takwil, ahli sunnah. Yang tak takwil pun adalah ahli sunnah wal jamaah. Kifayatul muhtadi. Musim 9 lebih lah. Hajat nak hurai sikit lah. Ulang sekali lagi. Tunjuk lah. Supaya dia orang baca. Bagi yang tak boleh baca kitab Arab, baca kitab Jawi. Di dalam mentafsirkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, muka surat 11. Katanya, orang tanya Imam Malik dia kata di sini, dan adalah seorang menanyakan Imam Malik akan makna firman Allah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Katanya, kata Imam Malik, bagaimana, kata penanya, katanya bagaimanakah istawa, bagaimanakah istiwa Allah Azza wa Jalla atas arasnya. Maka tunduk Imam Malik akan kepalanya sebentar serta berpeluh mukanya, kemudian berkata ia adalah istiwa itu maknanya tiada majhul. Maknanya tahulah apa makna istiwa. Dan bagaimana istiwa itu nisbah kepada Allah tiadalah dapat pada makul, akal tak boleh nak faham bagaimana istawa Allah Ta'ala. Dan menanyakan yang seumpamanya itu bid'ah. Orang yang tanya Allah Ta'ala istawa macam mana, itu bid'ah. Zaman Nabi orang tak tanya, zaman sahabat orang tak tanya Allah Ta'ala istawa macam mana, Allah Ta'ala berada di atas arasy macam mana. Tak tanya zaman Nabi macam tu. Kata istawa sahaja, mati setakat tu. Tanya itu bid'ah. Dan sesungguhnya aku sangka kamu itu seorang yang sesat. Maka dikeluarkan dia. Imam Malik keluar, halau dia daripada majlis. Imam Malik keluar dia daripada majlis. Kita tengok lagi di atas tu pula. Kita ambil atas lagi pada tu. Summa istawa ala arsh, dalam surah Al-A'raf katanya berkata kalbi dan muqatil. Makna istawa istaqarra, yakni tetap. Dan berkata Abu Ubaidah su'ada, yakni naik. Dan telah mentakwilkan oleh Mu'tazilah akan istiwa dengan istila. Yang mentakwilkan istiwa dengan makna istila itu, yang memiliki ataupun memerintah, adalah Mu'tazilah. Yang kata istawa dengan makna al-istila tu kan, istawa dengan makna istaula ataupun istila, itu adalah Mu'tazilah. Itu disebut di dalam kitab ni. Sebab itu, kalau kita baca usulul fiqh Islami, di dalam kitab At-Tamhid pun tak ada kata tadi kan, yang kata Allah Ta'ala tak tempat perlu makan tu, maknanya Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Dia kata wa tariqatul khalaf, mula-mula setelah diceritakan salah pegang zahir ayat, Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab ini, usulul fiqh Islami, dia kata apa pula? Wa tariqatul khalafi wa hiya tariqatul Mu'tazilah. Jalan khalaf adalah jalan Mu'tazilah, maknanya takwil, maknanya sesuai dengan Mu'tazilah. Khalaf dia mengikut apa yang dipegang oleh Nabi dan juga para sahabat. Ta'wilul mutasyabih bima yuwafiqul lughah. Mereka mentakwilkan ayat mutasyabihat yang sesuai dengan lughah. Tak apalah, boleh kita terima, boleh. Tapi janganlah menganggap orang yang tak takwil ayat Quran dan hadis-hadis sifat ini, mereka itu Wahabi dan sesat. Tak.
Jadi kita cerita dah dua golongan. Maknanya salah pegang tak takwil. Allah Ta'ala tak arah. Ada tangan tapi tak sama. Golongan khalaf, maka mereka takwil sesuai dengan bahasa Arab. Jadi kesemuanya nak mentangzihkan Allah. Nak mengatakan Allah Ta'ala tak sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tidak apa? Tidak sama dengan sesuatu. Tidak kufu dengannya sesuatu. Tak samalah. Jadi semua berpegang begitu. Jadi minta beberapa buah kitab yang kita baca ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yang malam ni kita baca kan. Minta Ustaz Zahar boleh rojok balik, tengok balik. Maknanya janganlah menyebut bukan Ustaz Zahir terus saja, Tuan Guru Zaini, yang duk tuduh orang Wahabi tu Ustaz Muhaizat dan juga Ustaz budak kecil tu. Maknanya bacalah kitab-kitab ni balik. Kita bukan nak berkelahi ni. Maknanya kita nak bagi penjelasan dan penerangan. Jadi kadang-kadang orang awam jadi kesian, kita keliru sebab dia nampak macam kita berbalah. Sebenarnya kita bukan berbalah. Kalau orang tanya saya berbalah ke tak, kita bagi nasihat. Semuanya saudara-saudara kita belaka. Ustaz Muhaizat ke, saudara kita, saudara seagama dengan kita, Ustaz Zaidrus, Ustaz apa lagi, Tuan Guru Rozaini hak duk lawan dengan saya tu pun saudara kita juga. Macam semualah ustaz yang berbeza, kita semua saudara seagama dengan kita. Cuma mereka berbeza, kita raikan. Kita raikan perbezaan pendapat. Cuma apabila dituduh kafir, sesat, Wahabi itu, kita terpaksa kena jawab. Kerana tuduhan itu satu fitnah. Dan ianya juga adalah merupakan suatu kemungkaran yang Nabi kata, melihat kemungkaran wajib diubah. Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Jika ada mana-mana orang juga akan membuat tuduhan kepada pihak lain, yang saya nampak salah, saya akan tegur lagi. Siapa-siapa juga, individu yang sama ataupun orang lain, insya-Allah kita akan tegur lagi di atas at-tawas. Dia panggil apa dia? At-tawasau bil haq. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabri. At-tawasi bil haq. Maknanya kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu memang anjuran Quran. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tak ingat ayat ni, tak sampai lagi. Kena ada kumpulan daripada orang Islam ini, satu kumpulan yang ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.